Apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Motivasi merupakan elemen penting dalam menguasai sesuatu pembelajaran. Dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik saling berkait rapat untuk menggerakkan individu dalam menguasai sesuatu pembelajaran. Motivasi intrinsik ialah motivasi dalaman. Dorongan motivasi ini timbul kerana memenuhi keperluan fiziologi dan psikologi. Motivasi jenis ini ialah ciri semula jadi manusia dalam mengatasi cabaran dan rintangan dalam usaha mendapatkan sesuatu keinginan. Motivasi jenis ini juga dikaitkan dengan faktor dalam diri seperti keperluan, minat, rasa ingin tahu, kepuasan kendiri dan lain-lain. Terdapat sesetengah aktiviti dilakukan kerana individu berkenaan mendapat satu bentuk kepuasan dalaman atau motivasi intrinsik. Manakala, motivasi ekstrinsik pula berlawanan dengan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik menjurus kepada keinginan untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh faktor dari luar diri. Segala aktiviti motivasi jenis ini bertujuan untuk mendapatkan pujian, sijil, perhatian guru, mengelak daripada hukuman atau apa sahaja untuk memenuhi kehendak jangka pendek dan kendiri. Pernyataan masalah kajian. Pendekatan motivasi dalam pembelajaran merupakan suatu dorongan dan tenaga yang boleh merangsang pelajar melibatkan diri secara aktif dan menjadi tonggak utama dalam usaha keupayaan penguasaan dalam situasi pembelajaran. Oleh yang demikian, dalam kajian ini adalah wajar bagi penulis menerokai, meninjau dan mengukur tahap keberkesanan amalan motivasi yang terdapat dalam diri pelajar terhadap pembelajaran. Sehubungan dengan itu, kajian ini cuba menjelaskan bahawa motivasi ini merupakan salah satu mekanisme yang penting untuk membangkitkan dorongan serta semangat intrinsik dan ekstrinsik dalam diri pelajar ke arah mencapai tujuan pembelajaran. Apakah tujuan kajian ini? Kajian ini bertujuan untuk meninjau perkaitan dan penggunaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mana yang paling berkesan dalam pembelajaran bagi pelajar PPISMP, IPG Kampus Gaya serta sejauh mana mereka memahami dan menyedari bahawa mereka didorong oleh motivasi dalam pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan persekitaran serta implementasinya dalam kehidupan harian sebagai seorang pelajar. Hal ini kerana darjat atau arah sifat motivasi ini akan mempengaruhi budaya hidup pelajar tersebut dan cita-citanya pada masa hadapan. Sorotan literatur ialah rujukan yang kritikal dan sistematik tentang sesuatu kajian. Menurut Muhammad Zaki bin Ahmad dan Muhammad Zaki bin Abdul Rahman pada tahun 2014 dalam kajiannya yang bertajuk Intrinsik dan Ekstrinsik, iaitu tinjauan motivasi dalam kalangan pelajar sekolah agama, menunjukkan bahawa motivasi merupakan salah satu mekanisme yang penting untuk membangkitkan dorongan intrinsik dan ekstrinsik pelajar ke arah mencapai matlamat dalam pembelajaran bahasa Arab. Kajian ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan pendekatan motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab berupaya membentuk pelajar yang bermotivasi tinggi serta berpotensi untuk meraih kejayaan yang dicita-citakan. Oleh hal yang demikian, kami menggunakan kajian ini sebagai asas dalam kajian yang ingin dikaji, iaitu tinjauan pendidikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang cenderung digunakan oleh pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya dalam pembelajaran mereka. Seterusnya kita beralih kepada metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara suatu masalah yang dikaji dan sebab satu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan buat huraian tentang proses kajian.
Oleh hal yang demikian, bahagian ini membincangkan tentang reka bentuk kajian, instrumen kajian, cara pengumpulan data dan cara menganalisis data. Reka bentuk kajian ini kaedah tinjauan deskriptif yang bertujuan meninjau pendekatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong pembelajaran pelajar PPISMP IPG Kampus Gaya Ambilan Jun 2019. Sehubungan itu, pengumpulan data dibuat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu melalui soal selidik Google Form. Dalam kalangan pelajar, soal selidik tersebut mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A bagi demografi responden dan bahagian B bagi pendekatan-pendekatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kesemua item dalam bahagian B menggunakan skala Likert 5 peringkat bagi mengukur pengaruh pendekatan motivasi yang dikaji. Pada peringkat akhir kajian ini, analisis secara deskriptif dijalankan untuk menganalisis data daripada soal selidik untuk menghasilkan laporan kajian. Data yang telah diperoleh daripada analisis ini dengan menggunakan jadual dan carta. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kami dalam bahagian dapatan dan perbincangan. Dalam bahagian pertama, saya akan membincangkan tentang demografi responden. Bagi bahagian jantina, majoriti responden kami terdiri daripada pelajar perempuan, iaitu seramai 45 orang atau 64%. Bagi pelajar lelaki pula, kami menerima responden seramai 25 orang atau 36%. Seterusnya dalam bahagian option pula. Berdasarkan data yang dipamerkan, majoriti responden kajian kami terdiri daripada pelajar yang mengambil option Bahasa Melayu, iaitu seramai 36 orang yang membawa peratusan sebanyak 52%. Responden yang mengambil option Sejarah pula adalah seramai 16 orang atau 23%. Responden yang mengambil option TESOL pula adalah seramai 10 orang dengan peratusan 14%. Akhir sekali, responden yang mengambil option Pendidikan Agama Islam pula adalah seramai 8 orang atau 11%. Beralih ke bahagian kedua dalam dapatan dan perbincangan, iaitu hasil kajian kami berdasarkan objektif yang pertama, mengenal pasti pendekatan motivasi intrinsik yang cenderung digunakan oleh pelajar PPI SMP IPG Kampus Gaya. Berdasarkan data yang dipamerkan, kajian mendapati bahawa pendekatan motivasi intrinsik yang paling cenderung digunakan oleh pelajar PPI SMP IPG Kampus Gaya ialah kesedaran bahawa keputusan yang cemerlang akan membawa banyak kelebihan pada masa hadapan. Hal ini demikian kerana pernyataan ini membawa skala min yang tertinggi daripada 4 pernyataan yang lain, iaitu 4,6. Skala min 4,6 tersebut membawa maksud tahap rasa sangat setuju pelajar terhadap pernyataan tersebut. Seterusnya kita ke bahagian ketiga dalam dapatan dan perbincangan, iaitu hasil kajian kami berdasarkan objektif yang kedua, mengenal pasti pendekatan motivasi ekstrinsik yang cenderung digunakan oleh pelajar PPI SMP IPG Kampus Gaya. Berdasarkan data yang dipamerkan, kajian mendapati bahawa pendekatan motivasi ekstrinsik yang paling cenderung digunakan oleh pelajar PPI SMP IPG Kampus Gaya ialah menjadi harapan ibu bapa. Hal ini demikian kerana pernyataan tersebut membawa min yang tertinggi daripada 4 pernyataan yang lain, iaitu 4,7. Skala min 4,7 menunjukkan tahap rasa sangat setuju para pelajar PPI SMP IPG Kampus Gaya terhadap pernyataan tersebut. Akhir sekali, saya mencadangkan agar kajian tentang motivasi dalam pembelajaran ini dikecilkan skop dalam kajian-kajian yang akan datang. Misalnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong pembelajaran dalam suatu subjek. Kajian seumpama ini akan lebih menarik
Dan objektif kajian akan lebih jelas kerana menjurus kepada suatu subjek berbanding yang umum. Secara kesimpulannya, kajian ini telah menjawab soalan kajian dan mencapai objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan. Dapatan kajian yang diperoleh dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada situasi semasa kajian dibuat. Adalah diharapkan agar pendekatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang digunakan dalam pembelajaran pelajar PPI-SMP IPG Kampus Gaya akan sentiasa mendorong mereka untuk mendapatkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan supaya menjadi seorang guru yang kaya dengan nilai-nilai insaniah di samping mempunyai tahap keintelektualan yang tinggi. Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan pengkaji-pengkaji pada masa akan datang.